Makna sifat as-sam'u, mendengar, ialah idrakul masmu'at ataupun idrakul aswat. Makna mendengar ialah boleh mencapai bunyi atau suara, seperti yang disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, subhanallazi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara dan bunyi. So itu makna mendengar. Kan? Orang yang ada telinga tapi dia tak dengar bunyi, kita panggil dia pekak walaupun dia ada telinga. So mendengar bukan ada telinga. Mendengar adalah satu keupayaan yang ada pada telinga bagi nisbah kepada makhluk. Pada telinga yang dengannya dia boleh menangkap bunyi ataupun suara. Kan? Dan melihat ialah idraku al-mubsarat. Boleh mencapai, boleh melihat apa benda yang boleh dilihat. Maksudnya dia boleh melihat image, rupa sesuatu benda yang boleh dilihat. Benda yang wujud dalam alam ini bukan mesti setiap benda yang wujud itu boleh dilihat. Tetapi setiap benda yang wujud mesti boleh digapai oleh panca indera. Tak? Setiap benda yang wujud mesti boleh digapai oleh panca indera. Masalahnya syurga wujud. Kan? Syurga wujud. Sebab apa dia wujud? Sebab dia boleh dilihat, digapai. Ada makhluk yang melihat syurga, ada makhluk yang telah merasai syurga, ada makhluk yang telah melihat syurga, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan wujud. Kenapa dia wujud? Pasal dia boleh dirasai kewujudannya. Orang mukmin mencintai Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mencintai mereka, dan mereka rasa Tuhan cinta mereka. So rasa itu adalah hubungan fizikal antara makhluk dengan Tuhan. Hubungan emosional, emosi. Kan? Dan itu menunjukkan wujud. Sebab itu kalau orang tanya, macam mana kita tahu satu manusia, bayi, dibuang di tengah padang pasir kering kontang, sampai masa dia dahaga, dia menangis. Kita pisau pasir ada, dia mahu tak? Dia nak ayak. Dia nak susu yang bentuk cair. Macam mana dia tahu susu ada? Pasal dia rasa. Dia rasa dahaga. Dan dahaga ini kita panggil kecintaannya kepada air. So kalau benda itu boleh dirasai, boleh dicintai, boleh dikehendaki, mana dia wujudlah. Kan? Dia wujudlah. Tuhan Azza wa Jalla, orang mukmin mencintai Tuhan, dan dia rasa cinta itu pada Tuhan. Dan Tuhan mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan mereka merasai mereka dicintai oleh Tuhan. So itu dalil Tuhan itu wujud. Kan? Di antaranya lagi ada orang yang telah mendengar suara Tuhan, seperti Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. So kewujudan Tuhan, kita boleh kata dia boleh dirasai, boleh dicapai, boleh digapai dengan pengalaman fizikal. So dia wujud. Malaikat pun benda yang sama juga. Setiap benda yang wujud mesti kita boleh gapai dia dengan fizikal. Adapun yang tak boleh digapai, dicapai dengan pengalaman fizikal, dia tak wujud. Dia tak wujud. Dia mungkin boleh dikhayalkan, imajinasi, mungkin dikhayalkan. Sebab itu soalan kita, kalau orang mendakwa satu benda, kita tanya dia, hang pernah tengok? Ada orang pernah tengok? Hang pernah jumpa? Ada orang pernah jumpa? Untuk membuktikan kata benda tu wujud, soalan yang logik. Soalan yang sangat logik, dan tidak mungkin kita boleh jumpa soalan lain yang lebih logik untuk mengisbatkan kewujudan sesuatu melainkan dengan itu, dengan kita kata physical experience ataupun physical encounters, pengalaman secara fizikal. So itu Jaham bin Safwan, kebodohan dia, bila orang tanya dia, Tuhan engkau pernah engkau lihat, pernah engkau rasa?
Pernah kau nampak? Pernah kau dengar suara dia? Dia tak sepatutnya pergi jawab, walaupun aku tak rasa, aku tak dengar, tapi Tuhan aku wujud. Yang membawa dia untuk isbat benda yang wujud tapi tak boleh dicapai secara fizikal. Itu salah. Lepas tu Ibn Taymiyah kata jawapan yang sepatut dia kena jawab ialah, memanglah aku tak pernah tengok, tapi ada yang pernah tengok. Memanglah aku tak pernah dengar suara dia, tapi Nabi Muhammad biasa bercakap dengan dia. Nabi Musa biasa bercakap dengan dia. Nabi Adam biasa bercakap dengan Tuhan. Itu yang sepatutnya. Memang aku tak pernah tengok, tapi kalau aku mati, aku masuk syurga nanti, aku akan tengok dia. Dan di akhirat, di padang mahsyar nanti, kami semua akan bercakap dengan dia, seorang, one by one. Itu yang sepatutnya dia kena jawab. Bukan dengan dia mereka satu benda yang tak logik, dengan mengatakan, ya Tuhan aku wujud, walaupun dia tak boleh dialami secara fizikal. Dia kata mengarut dah. Benda yang tak boleh engkau alami secara fizikal, benda yang tak wujud. Benda yang tak wujud sahaja. Kalau itu pun kalau nak kata dia wujud, kita panggil dia wujud khayali, wujud khayalan sajalah. Wujud khayalan lah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena faham, bahawa manhaj ahli sunnah wal jamaah bukan mengisbatkan Tuhan yang wujudnya sesuatu yang idealis, wujudnya hanya dalam idea, dalam alam pemikiran, seperti yang didakwa oleh ahli kalam. Itu bukan.